إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم العلماء أولياء شهداء صالحين وإلى أرواح من أهل القبور من جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرة. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. Alhamdulillah, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan lagi kita dapat sama-sama bangun pada pagi Jumaat akhir Ramadan yang penuh keberkatan pada hari ini. Tuan-tuan dapat sembahyang subuh secara berjemaah, dapat duduk lagi dalam majlis ilmu, di mana majlis yang bagi saya pun tak dapat, saya terkejutlah pada pagi ini. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Kita merancang, Allah pun merancang, tetapi perancangan Allah itu terlebih baik. Sepatutnya untuk slot pada pagi ini akan diisi oleh Pak Kiai, tapi oleh kerana malam tadi mungkin ada masalah lewat memberitahu, jadi Pak Kiai pagi ini dekat Masjid Seri Melong lah agaknya, sebab saya ada WhatsApp. Tapi walau bagaimanapun pada pagi ini, oleh kerana bagi sama-sama berkongsi adalah kita berada dalam majlis mengingati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakir innama dzikra tanfa'ul mu'minin." Kamu beri peringatanlah kepada seluruh orang yang beriman, kerana sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat. Yang ini memberi kesan. Seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Ayatnya panjang, cerita tentang riba, tapi kita ambil yang di tengah-tengah. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita, barang siapa yang duduk dalam majlis ilmu, dia mendengar peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala, mau'izatun, peringatan yang baik, peringatan yang membawa kita daripada baik kepada lebih baik, falahu ma salaf. Allah Taala ampunkan segala dosa-dosanya yang telah lalu.
falahu ma salaf ay ma taqaddam, segala dosa-dosanya yang telah lalu Allah Subhanahu wa taala ampunkan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, man shalla subha fi jama'atihi summa jalasa fi halqatil ilmi wa sami'a kalamullah a'tallahu sittata asya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi tawaran kepada kita, tawaran iaitu barang siapa yang duduk dalam majlis ilmu, barang siapa yang hadir sembahyang secara berjamaah kemudian duduk dalam majlis ilmu, a'tallahu sittata asya, Allah kurniakan 6 keistimewaan. Ada riwayat mengatakan 5, ada yang mengatakan 6. Yang pertama, warizqun minal halal, keistimewaan orang yang suka duduk dalam majlis ilmu. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita, Allah Subhanahu wa taala tawarkan, iaitu rezekinya daripada yang halal. Masya-Allah. Ini satu keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada umat Muhammad. Tapi kalau semua orang lah dalam satu kampung ni daripada ujung sampai pangkal dengar ayat ini, agaknya kebek masjid dia. Kalau cakap Jawa, itu maksud dia penuh masjidnya. Kerana keuntungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cukup berharga. Kadang-kadang kita dari segi sumber rezeki yang halal itu makanan lah. Makanan Allah Subhanahu wa taala kulu min rizq, berfirman kulu min rizqillahi halalan thayyibah. Tapi kadang-kadang kita pun tak perasan kita ada termakan benda yang haram, benda yang syubha, benda yang tak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihalang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Pak Kiai selalu cerita kulu min rizqillahi halalan thayyibah, ini makan rezeki Allah yang halal dan berkualiti, iaitu yang dihalalkan oleh agama Islam, yang tidak ditegak oleh syarak. Di antaranya yang haram masih merokok. Itu masih terjebak dengan keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Johor dah sebut rokok adalah haram. Yang berhormat Datuk Noh Garut pun sebut rokok adalah haram. Yang sebelum-sebelum ni ada datang ke madrasah kami, Datuk Noh Garut kata dah tua-tua pun masih merokok. Jadi kita kena cubalah untuk ubah diri kita kepada yang lebih baik. Tapi mana tahulah kalau berhenti tu perlahan-perlahan lah, memang agak sukar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Sajadah. Masya-Allah, surah Sajadah ini istimewa sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a suratal alif lam mim yastaghfirullahu khamsina sanah. Barang siapa yang membaca surah Sajadah, macam tadi ibarat katalah Pak Imam baca, tapi kita semua kita dengar. As-sami'u syariku qail, orang yang mendengar pahalanya sama dengan orang berkongsi pahalanya dengan yang membaca. Dalam surah Sajadah disebutkan tadi, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim, orang yang bergelumang dosa
apabila telah dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah dia merayu, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Orang yang menderhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itu bukan di alam dunia, apabila inda rabbihim, apabila telah berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, barulah mereka merayu, ya Allah, sekarang kami telah nampak, kami telah dengar, kami telah melihat, kami baru tahu hari ini yang dulu kami lakukan itu adalah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Balikkan kami ke dunia, kami nak beramal apa yang dahulu kami tidak lakukan. Kami nak berhenti, kami tak nak lakukan apa yang engkau tak ridai, kami tak nak buat apa yang engkau benci. Ibarat kata, kalau kita dalam kehidupan kita teruskan beramal baik, kerana orang yang dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mendapat pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang suka beramal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya bani Adam, huzu zinatakum inda kulli masjid. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala tegur dalam surah A'raf ayat 20-an lebih. Allah Taala tegur, huzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak-anak Adam, kalau kamu nak pergi masjid, pilihlah pakaian kamu yang indah-indah, yang cantik-cantik, iaitu, saya sebut jangan marah Pak Imam, macam Pak Imam lah, Masya Allah, boleh pakai jubah panjang, baju panjang, boleh pakai selendang, boleh pakai serban. Memang itu sunnah. Tapi kalau tak diajak, tak dikempen, umur dah 40, 50, 60 tahun, 70 tahun pun masih tak kenal lagi sunnah Rasulullah. Tuan-tuan jangan marah nampaknya ceramah subuh pada pagi ini macam tak sedap sedap Kalau tak gitu, siapa yang nak tegur? Siapa yang nak ingatkan? Saya hanya menyampaikan, semuanya adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengingatkan kepada kita, barang siapa yang bercakap apa yang aku tidak cakap, falyatabawwa ma'ahdahu minan nar. Allah Subhanahu wa taala pun mengingatkan Rasul, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak berkata-kata, tidak bersabda, tidak mengingatkan kepada seluruh umatnya, melainkan itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, siapa yang bercakap tentang Al-Quran dengan pandangannya sendiri, maka persiapkanlah dirinya masuk terhumbam kepada api neraka. Na'udzubillah. Ini ayat yang saya bacakan ni tuan-tuan, Al-Quran. Ini bukan surat khabar. Jadi sama-sama kita yakin, sama-sama kita imani, sama-sama kita. Allah Subhanahu wa taala sebut, afala yatadabbaruna al-Quran. Quran ini bukan sekadar dibaca, bukan sekadar disusun, bukan sekadar
ditengok, tetapi afala yatadabbaruna al-Quran. Quran ini hendaklah kamu tadabbur, memahami, mempelajari, mengkaji, selok belok segalanya dalam Islam ini semuanya ada dalam Al-Quran. Pada awal tadi saya bacakan al-hadis, man shalla subha fi jama'atin summa jalasa fi halqatil ilmi wa sami'a kalam Allah a'tallahu sittata asya. Yang pertama sekali adalah rezeki yang halal. Jangan kita terlibat dengan perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala murka, macam merokok. Tapi kalau cerita dengan orang merokok ni, nanti orangnya tempeleng kita. Tapi jangan cakap lah, kalau boleh cakap secara umum. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Ya Allah, kalau kat dunia dulu aku tahu benda ni haram, benda ni ditegah oleh engkau, aku tahu pun aku tak buat, aku tak berhentikan, maka aku dah nampak segala azab seksa neraka, balikkan aku ke dunia, aku tak nak buat benda tu. Jadi nukisu walau taro izil mujrimun. Mujrimun ini disebutkan adalah orang yang bergelimang dosa. Kemudian warizqun minal halal wajtanibu min azabil qabri. Kelebihan orang yang duduk dalam majlis ilmu adalah dihindarkan daripada siksaan azab api, siksaan di alam kubur. Dan yang ketiganya, wa yamurru ala siratikal barqil hatib. Keistimewaan yang ketiga yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, mereka akan berjalan ke syurga melalui titan sirat sepantas kilat yang menyambar. Kalau kita tengok macam kilat lah, kilat tu lap, macam tu lah, sepantas kilat yang menyambar, sekelip mata. Tuan-tuan dan semualah para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, masuk ke syurga sepantas kilat dengan berkat dapat duduk majlis ilmu. Saya pada pagi ini pun hanyalah berkongsi, hanyalah bersama-sama kita ingat mengingati. Seperti mana tadi firman Allah Subhanahu Wa Taala, fazakir innama zikratan fa'al mu'minin. Kamu beri peringatanlah kepada orang yang beriman, kerana peringatan itu memberi manfaat, memberi kesan, memberi dorongan untuk kita terus beramal. Mudah-mudahan apabila kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala nanti, Allah Subhanahu Wa Taala menerima kita dengan cukup redha dan diredai. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai orang-orang yang mengalami, yang memperolehi jiwa yang tenang, kamu masuklah dalam syurga aku dengan kamu redha kepada Allah dan Allah redha kepada kamu. Maka kehidupan kita ini tak lain tak bukan adalah untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Beramal baik, melakukan perkara-perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita, walaupun perkara itu sunat sekalipun. Walaupun perkara yang sunat sekalipun. Yang wajib tak payah ceritalah, yang sunat. Yang sunat ni kalau tak diajak, tak dikempen, umur dah 40, 50, 60, 70 tahun pun tak pernah terbayang nak melakukan sunnah Rasulullah. Tapi alhamdulillah, apabila
saya lihat di kampung saya sendirilah. Di kampung saya sendiri, alhamdulillah sikit demi sikit ada orang yang nak melakukan ni. Yang dapat hidayah teruskan ya tuan-tuan. Yang belum dapat hidayah, kita doakan sama-sama, mudah-mudahan bila diajak di kempen seperti ini dapatlah dilakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa ala atiki syai'un, jangan kamu sembahyang bahu kamu kosong. La yusallianna ahadukum laisa ala atiki syai'un, jangan sekali-kali kamu sembahyang apabila kamu nak sembahyang bahu kamu kosong. Seperti mana ayat yang tadi ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ramai umat Islam yang tak perasan, ramai orang yang tak nak buat. Tapi kalau kita dapat beritahu kepada mereka, kita ajak, kita sampaikan, kita pun dapat, dia pun dapat. Seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu, adallu 'alal khairi kafa'ili, orang yang mengajak perkara baik pahalanya sama. Ibarat katalah para isteri-isteri, mungkin tak nampak tapi alhamdulillah ramai jemaah-jemaah yang hadir pada pagi ini. Para isteri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ayyuma imra'atin khadamat ala zawjiha ughliqat sama'atu abwabin min abwabi minan nar. Isteri yang berkhidmat kepada suami, ketujuh pintu syurga, ketujuh pintu neraka tertutup dengan khidmat kepada suami. Kalau isteri lah dengar macam ini, bang, kau tak payah beli serban bang, biar aku yang beli, biar kau pakai 3 hari aku basuh. Ayat ini selalu diulang-ulang Pak Kiai ke mana-mana. Saya ikut Pak Kiai ke mana-mana. Seluruh negeri Johor ni kita dah pusing sama-sama. Tapi mudah-mudahan dengan berkat tuan-tuan lah, saya, Allah Subhanahu Wa Taala memberi sama-sama kita semua untuk terus kuat untuk beramal. Untuk nak beramal ni, kita belajar, kita ada ilmu, kita amal tak? Itu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. La tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Yang pertama, tidak bergerak kaki anak Adam itu sehingga ditanyakan tentang 4 perkara. Yang pertama, wa'an umrihi. Kalau tak dapat jawab tentang wa'an umrihi ni, stop, tak boleh jalan masuk ke syurga. Disuruh oleh malaikat tanya kepada tu, engkau hidup di dunia tentang umur kamu, apa yang kamu lakukan? Umur kamu 10, 20, 30, 40, 50 tahun, kamu pergi sembahyang jemaah tak? Alhamdulillah macam tuan-tuan, insya-Allah lah semuanya ahli syurga. Amin. Amin. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Surah At-Taubah ayat 18. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu, rumah-rumah Allah, tempat ibadat, adalah mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memperingatkan kepada kita, barang siapa yang melihat seseorang itu lazimkan dirinya ke masjid ataupun surau, maka persaksikanlah bahawa dia adalah orang yang beriman. Ditegur lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat sebelumnya pula, dalam surah Taubah juga, ayat yang ke-17. Maka lil musyrikin ay ya'muru masajidallah. Orang yang tak hadir mengimarahkan masjid-masjid Allah adalah mereka-mereka yang musyrik. Musyrik ni orang kafir lah. Tapi kita orang beriman kena memakmurkan masjid Allah Subhanahu Wa Taala, kerana tak ada selain orang Islam, orang yang beriman lah yang kena memakmurkan masjid Allah.
Tak ada orang yang tak beriman nak datang ke masjid, nak sembahyang berjamaah. Tak ada. Paling-paling pun dia datang, dia betulkan tu api, betulkan aircon sikit, itu pun dia balik. Tapi kalau kita orang yang beriman, kita tahu sembahyang jemaah itu pahalanya 27, lebih baik daripada sembahyang sendiri. Dan kita tahu juga, kadang-kadang kita tengok ada orang dah rajin sembahyang jemaah, dah rajin subuh, asar, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, tapi tak pernah ikut sunnah Rasulullah. Padahal kalau solat berjamaah pakai sunnah Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi tawaran kepada kita tentang hadis ini. Ramai orang yang tak nak mengambil perhatian. Al-mutamsiku bi sunnati fi fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidin. Orang yang berpegang teguh kepada sunnah aku, dikala ramai di akhir-akhir zaman ni yang tak dapat nak melakukan, bagi dia 100 pahala orang mati syahid. Masya Allah, 100 pahala orang mati syahid. Ini siapa yang nak bagi kepada kita melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi syaratnya kamu beramal. Fa man amila salihan fali nafsi. Barang siapa yang melakukan amalan yang baik, untungnya, istimewanya kepada dirinya sendiri. Kerana apa? Allah tak ambil manfaat daripada amal kita, kerana Allah, innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Allah dah maha kaya. Allah tak ambil untung, tak ambil keistimewaan, tak ambil pahala kepada kita. Tapi buat ini bukan kerana pahala, bukan kerana kepentingan, bukan kerana nak dipuji, tetapi buat kerana lillahi rabbil alamin. Kul inna salati wa nusuki wa ma yahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya inna salati, salat aku, amal ibadah aku, hidup mati aku, segalanya lillahi ta'ala. Tapi bukan kita beramal kerana nak dipuji, bukan kita beramal kerana nak dalam satu kampung aku yang paling banyak amalnya, Masya Allah. Ini kalau tak diterangkan, tak tahu kita. Jadi tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala tegur lagi, fa iza qadaitumus shalah fazkurullah. Apabila kamu selesai sembahyang, kamu zikirlah, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah tuan-tuan, dapat sama-sama duduk dalam majlis yang serba ringkas, walaupun masanya singkat, tapi memberi satu peringatan kepada kita, memberi manfaat kepada kita untuk terus istiqamah dalam beramal. Kita hari ini adalah pada akhir Ramadan. Rasulullah Nabi Musa pernah diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Musa, ya Musa, utitu ummata Muhammadan nuraini. Nabi Musa mendengar, terpinga-pinga Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, ma nuraini? Wahai Allah, apakah dua cahaya itu? Utitu ummata Muhammad. Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada umat Muhammad dua cahaya. Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Rabbi, ma nuraini? Dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nuraini, nur Ramadan wa nurul Quran. Alhamdulillah, pada pagi ini nur Ramadan dipancarkan pada hati-hati umat Islam. Dapat sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu. Dan berkat akhir Ramadan ni lah, mudah-mudahan terus terpancar dalam hati kita, sanubari kita untuk terus
Jangan berhenti. Bukan sekadar kalau Ramadan saja aku rajin sembahyang qiyamul lail, tapi daripada Ramadan ini hingga Ramadan yang akan datang terus beramal. Di antara orang yang mendapat Lailatul Qadar adalah selepas daripada Ramadan itu dia terus rajin beramal. Jadi mudah-mudahan saya pun tak berniat nak bercakap panjang sebab depan kita ni ramai ustaz-ustaz yang sudah lebih arif daripada saya. Saya hanya sekadar berkongsi. Minta maaflah sekiranya tuan-tuan ada yang tak sedap didengar, yang daripada awal saya cakap ni sampai akhir. Sebab tadi pun Pak Imam kata insya-Allah boleh sampaikan. Saya cakap sekadar nak cakap tu memang saya boleh cakap. Tapi kita sendiri mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kekuatan kepada kita untuk terus istiqamah beramal. Kalau ada orang yang ajak, tak kisahlah dia tu siapa sekalipun, tak kisah, tapi yang kita nak dengar adalah apa yang dia cakap, bukan kita melihat kepada siapa yang menyampaikan. Lihat kepada apa yang dicakap, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada kita, balighu anni walau ayatan. Kamu memberilah peringatan kepada orang lain, kerana peringatan itu daripada aku walaupun satu ayat. Kerana kalau saya tak cerita, nanti saya ditanya di alam akhirat. Dulu tak pernah ada yang menceritakan, dulu tak pernah ada. Alam ya'tikum nazir qalu bala. Tak ada ke dalam surah Mulk? Tak ada ke orang yang memperingatkan kepada kamu di alam dunia dulu? Ada. Qalu bala. Aku dengar. Itulah tadi Allah Subhanahu Wa Taala teguh, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta la yu'sala an arba'in wa an umrihi, tentang umurnya, tentang wa an syababihi, tentang umur mudanya. Muda-muda yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sab'atu yuzilluhumullahu fi zill la zilla illa zilluhu. 7 golongan yang dia mendapat di alam akhirat nanti, di padang mahsyar nanti, tidak ada yang menaungi kita melainkan naungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa syabbun nasya'u fi ibadatillah. Orang-orang muda yang tekun beribadah, yang takutkan kepada Allah, inilah orang-orang yang mendapat naungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala di alam akhirat. Mudah-mudahan para orang-orang muda dan orang-orang tua sekalipun pun disebut dalam hadis, dan manusia-manusia yang dari golongan orang-orang tua ini adalah penangkis bala. Masya-Allah, duduk di kampung ini, mudah-mudahan dalam kampung kita ini daripada ujung sampai pangkal terus tekun beramal, terus ibadahnya tak pernah berhenti-henti, kerana Allah Subhanahu Wa Taala memberi peringatan kepada kita, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Kamu diperintahkan adalah hidup di alam dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai peringatan yang terakhirnya, sama-sama memperingatkan kepada diri saya dan memperingatkan kepada para jamaah yang hadirlah pada pagi ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya solat duha 2 rakaat, solat isyraq dan solat duha 2 rakaat. Selepas kita habis nanti dapat solat, kurang-kurang dapat 2 rakaat, kalau lebih baik 4 rakaat. Solat isyraq 2 rakaat dan solat duha 2 rakaat. Kelebihannya apa yang Rasulullah janjikan, pahalanya kahujjatan wa umratan mutaqabilataini, seperti pahala haji dan umrah yang diterima.
Masya Allah. Kita kurang-kurang nak pergi umrah pun sampai 6,000, 7,000. Nak pergi haji paling-paling 20,000. Tapi ini Allah tawarkan kepada kita solat sunat isyraq dan solat sunat duha 2 rakaat seperti haji dan umrah. Ini satu anugerah yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita. Tapi hadis macam ini, cerita macam ini tak ramai orang nak dengar. Ibarat katalah kampung Pari Acong, jemaahnya semua ke? Ni pun macam suku pun tak sampai. Tapi mudah-mudahan berkat innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Orang-orang yang mengimarahkan masjid-masjid Allah itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, jika ada yang tergores dalam hati tuan-tuan, mohonlah ribuan kemaafan. Kerana tak ada siapa lagi yang tak ada apa lagi yang kita perlu dengar adalah melainkan peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala memperingatkan kepada kita ayat yang tadi kita baca. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf. Orang-orang yang datang ke majlis ilmu kemudian dia berhenti, fantaha itu berhenti, setelah dia berhenti, apa yang dahulu dia tak tahu akhirnya dia tahu, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa-dosanya yang dahulu dia pernah derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Mudah-mudahan dengan pencerahan yang sekadar seberingkasnya menantikan waktu isyraq, tuan-tuan boleh sembahyang selepas ini 2 rakaat seperti pahala haji dan umrah. Masya Allah, ini satu keistimewaan kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Sesungguhnya orang di dalam sesebuah tempat, sebuah daerah, sebuah negeri, sebuah wilayah dan macam-macam lagi. Berat kata kalau kita dalam kampung Pari Acong, dalam seluruh kampung Pari Acong daripada ujung sampai pangkal, amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan membukakan lafatahna alaihim barakati, keberkatannya. Sama-sama kita yang tak tahu kita sampaikan, yang belum pernah pergi ke masjid kita ajak dia pergi masjid, kita tegur, kita ingatkan, sama-sama perbaiki diri sendiri. Mudah-mudahan kerana kita adalah umat yang diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala memperingatkan kepada kita, kita adalah umat yang beruntung. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu wahai umat Muhammad adalah umat yang sebaik-baik umat. Kita mengajak, kita memberitahu yang tak baik tak boleh dilakukan, yang wajib kena dibuat, yang fardu kena dibuat. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dan kamu berimanlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Iman, amal adalah itulah jalan kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut tadi, al-mutamassiku bi sunnati. Ulang-ulang lagi, tuan-tuan jangan marah ya saya ulang-ulang. Al-mutamassiku bi sunnati fi fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidin. Satu sunnah yang dapat diamalkan, pahalanya seperti 100 pahala orang mati syahid. Masya-Allah. La yusallianna ahadukum laisa ala atiki syai'un. Jangan kamu sembahyang bahu kamu kosong, bahu kamu tak ada yang kamu nak pakai. Berat kata selendang. Ini ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan
sikit sebanyak dapat memberikan peringatan kepada kita. Jangan dipersoalkan macam-macam. Kadang-kadang saya dengar, ini sunnah Rasulullah, ini sunnah Rasulullah, nak kena ada ijazahnya. Dah dengar, buat, pakai, nak tunggu ijazah semua. Masya Allah. Ini yang ditegur oleh saya pada pagi ini adalah sekadar untuk berkongsi. Ini yang ditegurkan oleh yang berbahagia Datuk Nogadut kita dalam majlis hall yang telah lalu di Kampung Parit Tengah, madrasah saya, madrasah kami. Jadi di situ ditegur, jangan kau panggil, kamu semua umat Islam di negeri Johor ini, panggil penceramah yang daripada luar negeri Johor. Itu agak dikhawatiri sedikit. Maka dengan berkat yang ditawarkan untuk kita umat Islam, lau annana ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Terus beramal walaupun musuh-musuh Islam, Yahudi, Nasrani, Wahabi memporak-porandakan umat Islam. Ditegur dalam surah Baqarah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak akan reda kepada kamu wahai Muhammad sehingga kamu ikut jejak langkah mereka. Jadi amalan baik ini kena diteruskan, kena diajak, kena dikempen. Dalam surah Haji Allah Subhanahu Wa Taala tegur, wahai orang-orang yang baik, wahai orang-orang yang beriman, wa'bud rabbaka waf'alul khaira. Kamu buatlah apa perkara, beribadahlah kepada Allah dan melakukan perkara yang baik. Masya Allah tuan-tuan, masa pun nampaknya dah mencemburui kita. Saya tak nak bercakap panjang. Mudah-mudahan berkongsian yang sedikit ini dapat sama-sama kita faham, sama-sama kita dengar, sama-sama kita tahu, sama-sama kita ajak. Cakap Jawa sikit boleh band setitik tapi kemertik. Biar ceramahnya sikit tapi berkesan. Saya nak ceramah sampai pukul 10, bukan ceramah, perkongsian ilmu sampai berjam-jam, tapi masih sawaun samimawon podoi. Diingatkan ustaz-ustaz ceramah Maulidur Rasul, ini sunnah Rasulullah, satu sunnah 100 pahala orang mati syahid. Tapi ada orang tu buat dek saja, masih tak nak lagi melakukannya. Kerana memanglah kadang-kadang kita kata, alah ini kan bendanya sunat saja, macam ini apa tak sah. Memang pada lahirnya aurat itu dalam sembahyang adalah pusat hingga lutut. Tapi Rasulullah memperingatkan kepada kita tawaran yang begitu berharga. Saya ulang lagi, al-mutamassiku bisunnati fi fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidin. Rasanya sekadar itu sahajalah tuan-tuan yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa. Saya orang muda, minta ditegurlah oleh siapa-siapa yang mahir, kerana kita sama-sama berkongsi. Tuan-tuan nanti kalau dah di hadapan pintu syurga, tuan-tuan dah nak masuk ke dalam pintu syurga. Saya tenaga pengajar dekat Madrasah Parit Tengah. Kalau tuan-tuan dah sampai pintu syurga, sama-sama ajak seluruh kampung Parit Tengah, kampung Seri Malong untuk masuk syurga sama. Jangan tuan-tuan tinggalkan kami ya. Jadi itulah yang diceritakan dalam sebuah kitab oleh yang Imam Syafi'i. Apabila kamu dah nak hadapan pintu syurga, kamu nampak aku tidak ada, Imam Syafi'i kata, kamu tarik sama. Kamu tengok belakang aku ada, tarik sama ya. Jangan terus masuk. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat memberi keinsafan kepada kita. Tidak ada lagi yang baik, itu segalanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang segala kekurangan, kelemahan adalah daripada diri saya sendiri. Jadi kita sama-sama berdoa. Kita doa biasa, Allahumma arhamna bil Quran. Tapi kita doa ringkas saja.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, perkumpulan kami pada pagi ini rahmatilah ya Allah. Segala yang kami telah dengar dapat kami lakukan, dapat kami amalkan. Walaupun tak banyak, dapat sikit, jadilah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami minta merayu kepada kamu ya Allah. Ya Allah, segala-galanya adalah pada pagi ini kumpulan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perpisahan kami pada akhir Ramadan akan menjelang Ramadan yang akan datang. Tidak tahu lagi kami dapat berjumpa lagi ataupun tidak dengan Ramadan yang akan datang. Dan perpisahan kami pada pagi ini, sebentar lagi lepas solat kita balik, maka kita balik berpisah. Tuan-tuan akan balik, saya pun akan balik. Perpisahan yang sentiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafarruqan min ba'dihi tafarruqan maksumah. Maksumah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan akhir kata Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiri dengan cakap Jawa, nek wonten sanjang kula wau enten sembontene kecakan teman-teman naik panjenengan sedaya, kula nyuwun saya agungi pengampunan. Ini cakap halus. Jika ada yang saya silap, salah, tak sedap didengar, mohonlah ribuan keampunan daripada tuan-tuan, kerana adalah yang segala-galanya daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kullun min indillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Pak Imam. Terima kasih Pak Imam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kamu Ustaz, minta maaf Ustaz. Terima kasih. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli.